Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Mulakan Tuan Imam, para pegawai masjid, jatuh kuasa Korea, hadirin hadirat muslimin dan muslimah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita sambung bacaan kita kepada surah Al-Buruj. Kita berhenti pada ayat yang ke-8. InsyaAllah pada malam ini kita sambung sehinggalah ayat yang terakhir insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود.
ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Wama man asli naqamu man asli minhum izhar illa maknanya izhar jaiz munfasil an yu'minu dalam al-ghunnah minu man asli al-azizil hamid ma'al sukun qalqalah kubra alladhi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid ikhfa syahid qalqalah kubra innal ladzi wajibal ghunnah alladhi man asli fatanul mu'minin wa asli thumma wajibal ghunnah lam yatubu izhar syafawi yatubu man asli falahum adzabu izhar syafawi jahannam wajibal ghunnah walahum adab izhar syafawi hariq qalqalah kubra. Innal ladzi sesungguhnya wajibal ghunnah alladzi man asli amanu badal wa amilus salihati lahum jannah hum jannah mimati batumajim izhar syafawi jannah wajibal ghunnah tun tajri ikhfa tajri qalqalah sughra min tah ikhfa an anhar izhar dhalikal fawzul kabir qala ratbal kabir. Inna wajibal ghunnah bata qalqalah sughra syadid akhir tu qalqalah kubra syadid. Innahu wajibal ghunnah yub qalqalah sughra wa yu'id sama juga qalqalah kubra. Wa huwal ghafurul wadud sama juga waqaf dengan qalqalah kubra. Dzul arsyil majid sama fa'alul lima tanwin melam idgham bila gunnah yurid sama dia. Hal ataka hadithul junud sama. Ini hebatnya Quran ni sama kan. Dia punya hukum dia pun sama di segi qalqalah kubra. Fir'aun wa Thamud sama. Balil ladzina kafaru fi takdzib semua qalqalah kubra diwaqaf dengan qalqalah. Wallahu min wara min mimati betul waw idgham ma'al ghunnah him mimati betul min waraihim wara'atu mawati muttasil him muhit mimati betul min idgham mislai muhit wal qalah kubra. Bal huwa qur'anun majid tanwin wal idgham ma'al ghunnah wal qalah kubra fi lawhin mahfuz tanwin betul min idgham ma'al ghunnah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita masuk kepada huraian ayat yang kita baca ini, yaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Okay. Kita sebut sebelum ini bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai suatu motivasi,
sebagai suatu gambaran bahawa kalaulah Nabi dan sahabat menghadapi tekanan, orang-orang yang sebelumnya juga berhadapan dengan tekanan, dan tekanan ini hampir sama, diseksa dalam bentuk cedera, diseksa dalam bentuk dibakar, sehinggalah dibunuh. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim dibakar, dan konsep yang sama juga akan berlaku sampai kiamat. Orang-orang yang berjuang menegakkan Islam akan berhadapan, baik itu bila berlaku baru ni di Mesir, ada pejuang-pejuang kita yang dibakar, yang telah mati dalam keadaan begitu. Mana benda ni dipanggil package. Musuh Islam ni dia satu package saja. Nak menentang Islam, dia menggunakan kaedah penyiasaan yang sangat dahsyat. Sebab apa mereka diuji dengan begitu sekali? Allah sebut sebab wama naqabu, dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu. Wama naqabu, maksudnya mereka itu, yakni orang-orang kafir ataupun orang yang benci kepada Islam itu, tidak mereka itu naqamu, seksa, minhum, daripada mereka itu, illa, istisna. Sebab apa? Pasal apa? Mereka kena teruk sangat ni? Sebab ayyu'minu. Yang pertama, kerana mereka beriman. Ayyu'minu billah, beriman kepada Allah Al-Aziz, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Bila disebut ayyu'minu ni, bila kata beriman, mereka diuji. Saya kutuk kata kena faham secara yang benar-benar mendalam. Ayyu'minu ini iman yang bagaimana? Konsepnya ialah membawa kepada kefahaman uluhiyah, iaitu meletakkan la ilah, tidak ada Tuhan yang disembah malaikat Allah. Maksudnya ikrar itu dengan maksud kami menolak seluruh sistem yang lain, malaikat kami hanya menerima sistem Allah sahaja. Kalau hanya sekadar beriman, sembahyang, puasa, tak kalut, tak mengganggu sistem. Sebab apa orang-orang yang disebut sebagai al-malak, kita kena ingat pertarungan para rasul alaihi wassalatu wassalam sepanjang zaman yang hebat kerana bertarung dengan al-malak. Apa itu al-malak? Pemimpin dan penguasa. Bila berhadapan dengan penguasa, Nabi tegas, kami menolak sistem kamu kerana kami ada sistem kami. Jadi ayyuminu ini maksudnya membebaskan diri daripada ketaatan kepada makhluk kepada ketaatan yang mutlak kepada Allah. Itu yang mesti kita faham. Sebab itu bila Nabi bertemu dengan orang Arab Badui, Nabi kata, mengucaplah kamu dengan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Arab Badui itu berhenti dan diam seketika. Dia berkata, hadza amrun yakrahuhul muluk. Ungkapan ini, perkara ini dibenci oleh orang-orang besar di kalangan kamu. Sebab apa? Dia faham maksud la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maksudnya dia faham kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah. Maksudnya la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sistem, tidak ada segala-gala yang lain. Kebergantungan manusia bulat hanya asalnya kepada Allah. Itu dipanggil ketundukan yang mutlak, pengabdian yang mutlak. Dan pengabdian yang mutlak ini maksudnya menolak seluruh sistem yang lain dalam kehidupan kita. Bila disebut begitu, mana al-Islam nizamul hayah, Islam itu sistem hidup. Itu Islam dia bersifat akidah dan syariah. Akidah dan syariah yang berhubung dengan Allah secara langsung, dan dia mengatur sistem dalam kehidupan manusia. Dia kalau tak cabar sistem tak apa. Kalau sekadar ajak orang main sembahyang, jangan duk larang orang main judi, tak apa. Orang tak marah. Yang marah sebab kita larang sistem manusia, kita tolak sistem manusia. Sebab itu dipanggil al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.
Sebab itu bila disebut begitu, illa an yu'minu, maknanya kalimahnya beriman kepada Allah. Tapi bila kata beriman kepada Allah, makna kena tolak yang lain. Faham di sini memberi makna tujuan kita itu sebagai khalifah. Faham ayyuminu billah ni, beriman kepada Allah ini dengan tugas kita sebagai khalifah. Kita ni sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, apa tugas kita? Iqamatuddin, menegakkan agama. Wa siyasatud dunyabih, dan menguruskan dunia dengan agama. Itu tugas yang besar. Tugas inilah yang mencabar kita, yang kita berhadapan dengan sistem yang pelbagai, dan kita mengemukakan sistem Islam sebagai penyelesaian. Iaitu Nabi bila ditawarkan sebagai raja, menjadi ketua yang bersifat boneka, Nabi tolak, kerana Nabi tak boleh buat apa-apa. Maka akhirnya Nabi lakukan berbagai ujian dan cabaran, sehingga akhirnya apabila Nabi memerintah Madinah, Nabi mengemukakan sistem Islam. Itu yang kita nak. Mana maksud iman itu bukan hanya bersifat teori yang bersifat mengajak kepada kebaikan, hablum min Allah, hubungan dengan Allah, tetapi mengurus sistem manusia dengan sistem Islam yang lengkap dan syumul. Sebab itulah bila dikatakan perjuangan itu, dia bukan hanya bersifat dakwah fardiyah kepada masyarakat, tetapi perjuangan itu akhirnya seperti kata Nabi, kalimatul haq inda sultanil jair, afdalul jihad, sebaik-baik jihad itu adalah berkata benar kepada pemerintah yang zalim. Ini yang menyebabkan diseksa, mereka berhadapan dengan cabaran. Sebab Ghulam dalam kisah Ashabul Hudud ini ditentang begitu sekali oleh pemerintah, sebab Ghulam ini, pemuda ini, mencabar sistem pemerintahan pada zaman itu. Akhirnya dihukum, disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, yang dibunuh dalam parit itu disebut di sini, dia kata hampir 20,000, 20,000. Bayangkan 20,000 dibakar dalam parit itu. Setengah ulama kata, Wahab bin Munabbih kata 12,000, 12,000. Maksudnya ribu lah. Hebat. Dia tengok peristiwa Ghulam itu dibunuh dan disebut kalimah la ilaha illallah, baru dipanah Ghulam pemuda itu, baru dia mati. Akhir mereka kata, nu'min bi rabbi Ghulam, kami beriman dengan Tuhan Ghulam, yakni Allah. Ribuan yang tengok peristiwa itu terus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu digali parit, akhirnya diumban mereka dalam itu. Ini keadaan yang kita hadapi. Sebenarnya inilah realiti yang akan dihadapi oleh mereka yang beriman. Kata Sayyid Hawa lagi dalam tafsir Al-Asaf, tafsir menuraikan ayyuminu ini, dia kata orang yang diuji ini, pertama syaratnya dia mesti beriman. Yang kedua, dia kata orang tu istiqamah, konsisten. Kalau dia beriman, lepas tu bila diuji dia lari, dia tak kena. Sebab itu orang yang diuji ini, dia ada syarat. Yang pertama iman, yang kedua dia istiqamah. Pasal apa Bilal diuji? Kerana dia beriman dan istiqamah, dia tak tarik, dia tetap berkata aku beriman kepada Tuhan Muhammad. Pasal apa keluarga Yasir diuji? Sebab istiqamah, beriman dan istiqamah, konsisten. Diuji dan disulah. Khabbab pun sama, semua orang yang diuji, mereka sabar, akhir diuji oleh Allah Ta'ala sebab istiqamah. Kita baca kisah Isra Mi'raj, Masyidah, mereka beriman, dipanggil oleh Fir'aun, dia istiqamah. Qulil haqqa walau kana murran. Ini tabiatnya. Bila kita beriman, kita akan diuji. Ketika diuji itulah kita mampu ataupun tidak berhadapan dengan cabaran.
Jadi Masyiatah berjaya, mati, sabar, akhirnya mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Mereka sabar, akhirnya Allah angkat darjat mereka, tempat persinggahan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini dipanggil tabiat. Saya baca dalam tafsir Hamka pun dia kata ini tabiat orang yang merupakan ahli syurga. Ini sunnah perjuangan. Kita bilang sunnah perjuangan ni maknanya berat juga kita nak masuk syurga ni, kira payah ni. Maknanya bukan hanya cukup dengan sembahyang, bukan hanya cukup dengan puasa, bukan hanya cukup dengan qiyamul lail, bukan hanya cukup dengan khatam Quran sebulan sekali, tapi kita akan diuji sampai tahap fizikal kita diuji oleh Allah dengan darah. Ini suatu yang susah. Ini suatu yang susah. Baik itulah bila keluarga Yasir bertemu Nabi, ya Rasulullah, berat tanggungan kami ini. Ammar bin Yasir, Ammar bertemu Nabi, Rasulullah kata apa? Sabran ali Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, kerana janji Allah kepada kamu adalah syurga. Kuatlah. Nabi kata tak apa, aku nak doa ke Allah supaya Allah mampu habis Abu Lahab dan abu-abu yang seksa Muhammad. Tak. Allah, Nabi tak menyelesaikan dalam bentuk itu. Tapi Nabi menyelesaikan dalam bentuk apa? Sabran, sabar wahai ahli Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, kerana sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Disebutlah hadis yang lain, Nabi menceritakan Nabi Allah Zakaria digergajikan kepalanya dan sebagainya. Apa maksud? Maksudnya inilah sunnah bagi mereka yang beriman dan istiqamah. Mereka ini sampai tahap mereka akan diuji. Itu bila saya tengok video Muhammad Badi' Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin dalam internet, saya tengok kemarin dulu saya tengok dia, sebab bila mahkamah tu bagi peluang dia bercakap, dia kata kami berada di atas jalan yang benar, kami memperjuangkan Islam yang terkandung dalam Quran. Yang kami menentang adalah Yahudi laknatullah. Kalau itulah sebabnya kami nak dihukum gantung, dia kata kalau 1000 kali kamu gantung saya pun, saya tetap akan teruskan perjuangan. Hebat ucapan tu, hebat. Kita takut sebab apa? Ini jalan perjuangan Islam. Jadi maksudnya kalau begitulah tabiat perjuangan, maka ia memerlukan kepada suatu orang yang hebat dan luar biasa. Nah, inilah yang kita rasa perlu kita bina, bagaimana nak berhadapan dengan cabaran yang mendatang, yang wallahu a'lam bagaimana kedudukannya. Jadi inilah yang kita nampak bila Allah kata wa ma naqamu minhum illa an yu'minu, mereka beriman. Allah yang Allah sebut Al-Aziz. Jadi orang yang diuji ni, mereka dengar, mereka ingat, mereka tahu bahawa Allah tu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hamid, Maha terpuji. Malah bila Allah tu hebat, Allah tu segala kekuatan, nak takut apa? Di belakang kami adalah Allah, maka Allah Maha melihat. Lepas tu dia keluar dari kenyataan, dia kata Allah yang melihat Nabi Musa yang diuji oleh Allah, laknatnya Fir'aun, Allah yang sama yang ada sampai hari ini, yang akan melakukan sesuatu kepada mereka yang telah melakukan kezaliman kepada rakyat Mesir. Dia sebut benda tu seolah-olah dia kata kami tak takut, kami ada Allah. Allah yang menenggelamkan Fir'aun, Allah yang sama yang ada sampai hari ini, nak takut apa? Ini keadaan yang kita nampak, sesuatu yang hebat. Itu semua kesan tarbiyah yang ada pada diri mereka dan jamaah yang dibentuk atas dasar iman dan takwa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Di Allah Ta'ala menjelaskan lagi bagaimana kehebatannya. Wahai orang kafir, apa kena sedang bahawa di sana ada Tuhan yang mana alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu tu syahid, melihat dan menyaksikannya. Allah pati, bukan Allah tak pati.
Lepas tu orang nanya kat kita, dan kita kena nanya, Tuhan tak tengok ke? Tuhan tengok jangan kalut insya-Allah. Kita jangan kata tak apalah, nanti Allah, insya-Allah kita sabar, ada hari Allah akan tentukan. Maksudnya orang yang beriman itu dia sabar. Itu tabiat dia sabar. Itu dalam tafsir ni dia kata Ibnu Abbas, awwalu syai'in katabahu Allah Ta'ala fi luhil mahfuz. Disebut di sini, saya baca sikit. Perkara yang mula-mula ditulis oleh Allah di luhul mahfuz, inni anallahu la ilaha illa ana, aku adalah Allah, tiada Tuhan malaikat aku. Yang pertama. Yang kedua ditulis padanya Muhammadur Rasuli, dan yang kedua Muhammad itu Rasul aku. Yang ketiga ditulis man istaslama liqada'i wa sabran ala bala'i wa syakra ni'ma'i wa kataba siddiqan wa ba'athahu ma'as siddiqin. Yang ketiga Tuhan sebut, ini kata Ibnu Abbas, apa yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz tu, Tuhan tulis apa? Siapa yang menerima ketentuan qadar aku, maka dia sabar dengan ujian itu dan bersyukur dengan nikmat aku, maka dia ditulis sebagai orang yang akan bersama dengan as-siddiqin, orang-orang yang benar yang Tuhan kasih. Maksudnya bila begini keadaan, maksudnya bila diuji mereka sabar, maka mereka itu akan bersama dengan siddiqin. Sebaliknya orang yang tak sabar, yang tak bersyukur, mereka bukan bersama dengan as-siddiqin. Itulah jalan ke syurga dipenuhi dengan berbagai kesusahan, jalan ke neraka dipenuhi dengan berbagai keseronokan. Itu formula basic lah, asas untuk kita memahami keadaan-keadaan yang disenuh oleh Allah ini. Jadi dia kata sesungguhnya malang nasib orang yang beriman itu. Pada dah zahir nampak malang lah, tak zahir nampak malang, tak Tuhan tak tolong lagi kah? Tak. Mereka disiksa oleh ashabul ukhdud kerana menganggapnya bersalah, disebabkan beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yaitu Tuhan yang selayaknya disembah lantaran mengikutkan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah mengancam perbuatan mereka itu kerana telah menyaksikan kekejaman yang telah mereka lakukan kepada orang yang beriman. Ayat ini merupakan janji baik yang sangat menyenangkan hati orang-orang beriman dan juga merupakan ancaman buruk kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, walaupun kamu orang beriman, kamu istiqamah, kamu diuji, kamu sabar. Nah, di belakang kamu adalah Allah yang memiliki alam ini. Kemudian Allah sebut sesungguhnya innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang menguji orang-orang mukmin dan beriman dari yang laki ataupun perempuan, summalam yartabu, kemudian mereka tak insaf, terus mereka melakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman, falahum, itu pasti, kata di sini wajibun, wajib. Kata Qurtubi kata wajib, itu mana menunjukkan bahawa pasti Allah akan mengazab mereka. Jangan kau bimbang lah, jangan kau risau lah. Allah tahu dan Allah pasti akan mengazabkan mereka. Falahum, wajib bagi Tuhan itu dalam konteks ayat ini melakukan azab bagi mereka. Azab apa? Jahannam, neraka Jahannam, dan mereka juga diazab dengan hariq dan juga diazab dengan dibakar. Dalam tafsir ini dia kata azab neraka, dia ada begini, ada azab dibakar, ada azab dalam bentuk kesejukan, dalam azab yang pelbagai bentuk-bentuk azab. Tapi mereka ni diazab seperti mana mereka buat kepada orang beriman di dunia dulu, iaitu mereka juga dibakar. Menang dibakar mereka itu dalam neraka Allah. Allah menyebut kisah ashabul ukhdud dan menerangkan perbuatan kejam yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Walhal dia jika berkehendak dengan kudratnya dapat menghalang perbuatan durjana mereka terhadap orang-orang yang beriman. Allah tentu berkuasa, tapi Allah nak menguji kita.
walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Itu ayat Allah. Allah boleh buat kalau nak buat. Allah boleh, kita kata kalau disebut dalam tafsir itu, dia kata Allah boleh memungkinkan semua orang kafir di Makkah terima Islam hari pertama Nabi dakwah. Allah boleh buat, tapi Allah biarkan untuk menguji di kalangan kita yang beriman itu sabar ataupun tidak. Tentu sahaja mereka itu tak dibiarkan tanpa ditimpa seksa di dunia, kerana seksa itu ditangguhkannya sampai hari setiap mata manusia nanti dapat melihat. Mereka itu ditangguhkan hukuman, tak kena di dunia, mereka akan kena di akhirat. Maka disebutkannya pula di sini seksa pedih yang disediakan untuk orang-orang kafir, yaitu mereka yang telah menyakiti dan menyiksa orang-orang mukmin lelaki dan perempuan sebagai menguji kekuatan iman, agar orang yang diuji itu meluncurkan agamanya. Sebab tu doa kita kena baca, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kekuatan Allah nak menghadapi dengan ujian kesabaran. Sabbit aqdamana, dan teguhlah pendirian kami. Kita ni kalau kita tengok Allah ni, kita diuji oleh Allah Ta'ala dalam konteks dakwah kita. Mungkin tak sehebat Nabi dan para sahabat. Tu pun kadang-kadang kita tak sabar. Macam kita lah, dan kita nak sama-sama menghidupkan program masjid dan sebagainya. Tiba-tiba orang tak main juga, macam mana nak buat ni, fikir habis cara ni. Bina banyak kala aku tak main juga ni, tak berfikir lagu mana nak buat. Mungkin kena beli satu bank, kita round satu, kita buat passion penerangan pula, macam orang panggil pergi konsert tu kan. Passion tu buat riuh sekali. Dia kena buat pelik-pelik ke orang ni. Orang Malaysia ni pelik-pelik, dia suka buat pelik-pelik, fikir macam mana. Dia maki pula, dia marah pula, macam-macam lah cabaran. Jadi benda tu fitrah dalam perjuangan. Maksudnya itu fitrah. Tapi kita kena fikir, nak ajak orang, pertama dakwah kita lah ni, nak ajak orang main masjid, maka kita akan cari jalan macam mana nak buat. Kita pasang mikrofon kuat, orang marah kata anak nak lena apa ya, waktu tu lena, waktu ni tak lena. Sudah pasien tu pun ada juga. Dia cari alasan, kita pun pening nak kerja. Jadi cabaran tu sikit sangatlah banding dengan Nabi dan para sahabat. Okey, sedangkan mereka yang telah menyakiti orang-orang yang beriman itu tetap juga kufur dan berdegil, tidak mahu bertaubat kepada Allah sampai mati. Allah sediakan bagi mereka itu siksa, iaitu neraka jahanam yang akan membakar mereka. Ini mana janji Allah kepada orang beriman, jangan kamu bimbang, Allah tahu dan Allah akan hukum mereka. Inilah ancaman kepada orang-orang yang sesat yang terdapat dalam setiap umat, kerana menyakiti dan membuat penganiayaan kepada golongan orang-orang yang berada dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran tersebut. Contoh yang diambil dari kisah kejaman Ashabul Hudud, membakar orang-orang yang beriman yang mereka anggap telah bersalah. Contoh yang paling dekat ialah kekejaman orang kafir Quraisy menguji dan siksa orang mukmin yang menjadi pengikut Nabi. Mereka menyiksa keluarga Yasir, Bilal bin Rabah dan lainnya dengan bermacam-macam penganiayaan dan siksaan. Malah mereka juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga yang tidak mahu bertaubat dari dosa yang mereka lakukan dan masih juga kufur sehingga mereka mati, hukumannya akan dibakar dalam neraka jahanam. Ini suatu gambaran bahawa Allah Ta'ala akan melakukan hukuman kepada mereka di akhirat kelak. Innal ladzina amanu, sebaliknya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal saleh, lahum pasti bagi mereka itu apa dia? Lahum jannah, bagi mereka itu syurga, tajri, yang mengalir di bawahnya sungai. Dzalikal fawzul kabir, demikian itu kejayaan yang sangat besar. Itu gambaran bahawa Allah Ta'ala dalam ayat yang sebelum ni pun, surah yang lain pun, senantiasa memulakan dengan siksa kepada orang kafir. Kemudian sesi yang kedua, Allah menggambarkan nikmat kepada orang yang beriman. Mana kita kena sabar lah nak tunggu nikmat di syurga tu, kena sabar.
Sebaliknya, siapa yang beriman dengan mentauhidkan Allah serta beramal saleh dengan mengerjakan perkara-perkara kebajikan, menepati perintah agama dan menjauhi apa yang dilarangnya, semata-mata mengharapkan keredaan Allah, balasannya adalah syurga yang penuh dengan pohon buah-buahan yang rindang, karena sungai-sungai mengalir di bawahnya sebagai suatu kejayaan besar bagi mereka. Jadi wa amanu wa amilus shalihat. Dalam hal ini saya awal pesan mesti ada ikhlas. Jadi dalam bab ni wa amilus shalihat, buat amal soleh, tapi banyak yang tak dapat. Sebab apa? Tak ikhlas. Disebut secara khusus beriman wa amalus shalihat, dalam kurungan tu mesti ikhlas. Kadang kita buat baik tapi kita rasa supaya gini-gini, tujuannya begini-begini, hati kita tak ikhlas. Banyak buat baik tapi Tuhan tak kira. Baik, itu bahaya. Nah, sebab itu kita jaga ikhlas ni, makna kita dengan Allah, sir rahsia kita dengan Allah. Nah, maksudnya wa amilus shalihat itu bil ikhlas, makna dengan tujuan lillahi ta'ala, mencari keredaan Allah. Kemudian Allah sebut lagi gambaran bagaimana penyiksaan kepada mereka itu. Kamu jangan bimbang. Bila kita baca ayat ini, motivasi jangan bimbang. Sebab apa? Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Tuhanmu sememangnya keras. Inna batsya rabbika lasyadid. Kata di sini dipanggil al-akhdhu bil 'unfi syadid, syiddah. Maksudnya diberikan balasan yang sangat-sangat keras kepada mereka. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, karena Tuhan apa dia, yang dialah yang memulakan makhluk, yakni menciptakan makhluk, dialah yang mengembalikan semula kehidupan makhluk itu. Dialah yang menjadikan makhluk, dan dialah pula yang akan kembalikan semula makhluk itu bagi peringkat yang kedua selepas mereka dimatikan, dihidupkan semula di hari akhirat kelak. Wa huwal ghafurul wadud, sifat-sifat Tuhan ni. Wa huwal ghafurul wadud, Tuhan itu juga bersifat pengampun, al-ghafur al-wadud. Wadud ni maha penyayang. Disebut di sini al-ghafur, Tuhan itu maha pengampun, al-wadud, Tuhan itu maha pengasih. Kasih Tuhan kepada kita, tanda kasih Tuhan kepada kita, kata ulama, buat jahat macam mana pun, kalau akhirnya kita bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubat kita. Dan disebut dalam surah Hawa, dikata kisah seperti mana orang yang membunuh 99 orang, campur seorang lagi, 100 orang tu, Allah ampun. Akhirnya Tuhan ampun juga. Mana Tuhan itu maha pengampun, al-wadud, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Dzul arsyil majid, sifat Tuhan yang seterusnya ialah yang memiliki singgasana arasy, al-majid, yang lagi maha mulia. Tuhan yang bersifat dengan sifat al-majid, fa'alun lima yurid, dan sifat yang seterusnya ialah fa'alun, Tuhan maha berkuasa. Kata tafsir ini dikata tidak ada satu pun yang boleh menghalang apa yang Tuhan nak. Fa'alun lima yurid la yu'jizuhu syai'un, bermakna tidak ada satu pun yang boleh menghalang kehendak Allah. Fa'alun lima yurid, Tuhan boleh buat apa saja yang dia nak, tidak ada satu yang boleh menghalangnya. Nak takut apa lagi? Bila Tuhan kata dia yang ada sifat dia begitu hebat, maka bila kita diuji oleh musuh-musuh Allah, maka kita tak bimbang, kita tak risau, sebab di belakang kita adalah Tuhan Rabbul Izzah. Kemudian Allah mengkhabarkan adanya balasan siksa kepada orang-orang yang musuh kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasan siksa Allah sungguhlah dahsyat dan akan menimpa kepada orang-orang zalim lagi sangat jahat. Ayat ini sebagai ancaman kepada orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka, dan menjadi hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pengikut-pengikutnya. Betapa siksa keras itu tidak dilakukan oleh Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan yang memulakan kejadian makhluk dan berkuasa mengulangnya kembali hidup sesudah mati. Janganlah ada seorang makhluk pun menyangka orang jahat akan terlepas dari siksa dengan menyangka Allah telah cuai dan lalai.
Lepas itu saya pergi Mesir baru ni, dia tulis di dinding-dinding tu ialah motivasi kepada sahabat-sahabat mereka. Dia kata la tai'asu min rauhillah. Satu dia pakai tulis itu, jangan ada su'zon, berburuk sangka dengan Allah. Sebab apa? Dia pun doa semenjak Ramadan terlepas tu, sampai Allah ni Tuhan duk uji lagi. Dia bimbang ada su'zon, maksudnya di kalangan mereka tu kata Tuhan tak mau tolong lagi ni. Maksud su'zon tu mana? Duk buruk sangka dengan Allah. Jangan. Benda tu jangan. Sebab Allah akan bagi kemenangan ni bila maksimum bergantung kepada dia. Jadi konsep tu kita kena faham. Mana bila diuji dan sebagainya, kita lah sakit, demam, tu anak pula aksiden, macam-macam hak kena musibah tu kena segala bertimpa-timpa, maka sabar. Jangan kita berburuk sangka dengan Allah. Bila kita diuji, ulama tafsir kata apa? Allah sayang kepada kita, Allah nak naikkan martabat kita. Kalau kita sabar, insya-Allah martabat kita semakin meningkat. Ini sebab tu kita kata pasal apalah orang ni tak nak aku ni kena sedia-sedia ni. Maksudnya kita duk jadi keluh kesah, duk merintih. Bila merintih, fahamnya apa? Kita tak redha. Sedangkan sifat takwa kata Sayyidina Ali ada 4 kan. Yang terakhir sekali itu apa dah? War-ridha. Ridha dengan ketentuan Allah. Kalau tak ada redha, makna hilang takwa pada diri kita. Jadi maksudnya di sini dia kata, jangan ada makhluk pun yang menyangka orang jahat akan terlepas dari siksa dengan menyangka Allah telah cuai dan lalai. Sebaliknya Allah sengaja menangguhkan siksa tersebut sehingga ke hari semua makhluk dikembalikan kepadanya. Itulah hari berlakunya siksa yang sangat keras di akhirat kelak. Sebaliknya tidak seorang pun yang berdosa terlepas dari siksa. Sebaliknya Allah menunjukkan di sini sifat-sifatnya yang mengandungi rahmat dan kebesarannya. Apa sifat Allah? Yang pertama, pengampun siapa yang mau bertaubat sehingga dihilangkan dosa. Kullu bin Adam khata' wa kullu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat silap, dan sebaik-baik orang yang silap itu minta ampun. Jangan tunggu bulan puasa ni minta ampun lah, tak tentu sampai tak sampai bulan puasa ni. Ada orang mati 30 Syaban mati. Jangan kita tangguh, tak apa lah ni relax dulu bulan puasa kita minta ampun ni tak. Lah ni minta ampun, jangan hari-hari minta ampun pada Allah supaya Tuhan ampunkan dosa kita. Pengasih kepada orang yang dikasihinya, punya arash yang kerajaan, kekuasaan yang besar dan perintahnya akan terlaksana tanpa terhalang. Maha mulia kerana banyak kemurahan dan kurniaan Allah. Allah Maha Kaya, memberikan segala kurniaan kepada kita. Yang kelima, sifat Allah itu ialah apa? Dia Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendakinya, membinasakan orang-orang kafir yang dikehendakinya, membinasakan orang-orang kafir yang menentang, dan jika berkehendak menolong orang-orang yang berada dalam kebenaran, dan benar-benar beriman pun dapat dilakukannya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kisah bagaimana untuk memberikan motivasi. Yang ketiga kata Sayyidina Hawa, Allah Ta'ala bawa kisah bagaimana Tuhan telah menghancurkan, bukan tangguh akhirat tak, Tuhan hancur terus. Siapa dia? Hal ataka hadisul junun Fir'aun wa Thamud, iaitu apakah sudah datang kepadamu berita bala tentera penentang. Siapa penentang itu? Fir'aun dan Thamud. Tentera Fir'aun mereka ditenggelamkan oleh Allah, dan Samud mereka itu telah diberikan penyiksaan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk gempa yang akhirnya disebut mereka mati bertempilaran dalam keadaan yang sangat dahsyat. Setelah 3 hari 3 malam mereka disebut bersukaria. Pada pagi yang ketiga, pada pagi yang keempat, Allah turunkan bala tergempa, suara yang sangat kuat yang akhirnya mampu mati habis. Jadi ayat ini yang ke-18 ni kata Syekh Hawa, disebut dalam tafsir Al-Asafi tafsir, dia kata Allah nak gambarkan bahawa bukan tak ada orang yang telah dihukum oleh Allah di dunia lagi, ada, iaitu Fir'aun, dan yang kedua kaum Samud. Kaum Samud ini kisah mereka popular di kalangan orang Arab. Sebab apa? Sebab Samud ini kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh yang mana terkenal
di kalangan kisah-kisahnya oleh orang Arab yang diceritakan. Sebab Nabi Saleh ini berketurunan daripada Sam bin Nuh juga, dan tempatnya di Madain Saleh. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, jalan Nabi Tabuk, Madain Saleh, sampai hari ini boleh kita tengok kesan hebatnya orang Samud ini. Bangsa Samud ini, mereka telah membina bangunan ataupun penginapan mereka di batu-batu dengan kapahat, jadi rumah bilik yang cantik. Sampai hari ini boleh kita tengok. Fir'aun terkenal cerita kisah tenggelamnya Fir'aun di kalangan Ahlul Kitab. Di dua-dua ini menjadi pengajaran bahawa Allah hukum mereka disebabkan mereka menentang Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Balladzina kafaru fi takdzib, sebaliknya orang kafir selalu mendustakannya. Walaupun dikisahkan tentang kisah-kisah Nabi Musa, kisah Samud dan sebagainya, kisah kaum Nabi Saleh yang mereka itu telah membunuh mukjizat Nabi Allah Saleh, iaitu unta betina yang telah dilahirkan, dikeluarkan daripada batu tu dibuktikan. Unta Nabi Saleh tu, mereka bunuh unta tu, akhir Allah Ta'ala hukum. Kisah-kisah itu diceritakan juga, tapi mereka tetap mendustakan. Itulah degilnya orang-orang kafir. Wallahu min waraihim muhit, walaupun degil bagaimanapun, Tuhan kata wallahu min waraihim muhit, sesungguhnya tu Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Kata tafsir ini fi qabdihim, maksudnya mereka itu dalam kawalan Allah. Maknanya kalau mereka degil, mereka ingkar, nak lari tak boleh, sebab Allah fi waraihim, gambaran Allah hati lepah, nak pergi mana dunia ni Tuhan punya. Tuhan akan siksa mereka, akan hukum mereka. Wallahu min waraihim muhit, sedangkan Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Ini kinayah kata Allah Ta'ala tak biar mereka buat jahat di dunia ni, Tuhan akan hukum mereka. Kemudian kita baca terus, bal huwa Qur'anun Majid, sebaliknya yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Quran yang sangat mulia. Kata Al-Qurtubi, itulah punca kezaliman manusia ini sampai kiamat, kerana mereka menolak Al-Quran. Sampai kiamat, manusia yang tolak Quran itu, mereka lah orang yang zalim, mereka lah orang yang ingkar. Maka Quran yang Allah kekalkan sampai kiamat, kita wajib pelihara. Bukan hanya pelihara, tapi kita berusaha supaya ia dilaksanakan kandungannya, iaitulah sistem di dalamnya. Sebab itu dikatakan kesimpulan kepada perjuangan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Menegakkan Al-Quran. Dan perjuangan kita hari ini pun apa dia? Menegakkan Quran. Nak tegakkan Quran itu bukan hanya bacaannya sahaja, bukan hanya tajwidnya sahaja, bukan hanya taranum lagunya sahaja, tapi nak tegakkan syariatnya. Ini agenda besar yang perlu kita fikirkan. Dan Quran itu, kata Allah, fi lauhin mahfuz, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maksud di sini dipelihara oleh Allah semenjak azali sampailah kiamat, daripada unsur yang boleh menukarnya, iaitu yang boleh mengubahnya. Tuhan jaga Quran ni sampai kiamat. Tak ada siapa yang boleh ubah, tak ada siapa yang boleh selewengkan ketulinan dan keaslian Al-Quran berbanding kitab Injil, Taurat dan sebagainya, sebab dipelihara oleh Allah. Cuma hari ini isunya bagaimana kita mengambil manfaat daripada Al-Quran itu. Sebab hadis Nabi sebut, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh masajiduhum 'amirah. Hadis Nabi sebut tanda akhir zaman ada 3. Yang pertama, orang Islam nama saja Islam, akhlak tak macam orang Islam. Yang kedua, Quran ada, Quran hanya tinggal tulisan, tidak pada amalan. Yang ketiga, Nabi kata masjid hebat tapi kosong daripada hidayah Allah. Wal'iyyazabillah. Kalau berlaku tiga-tiga itu, maknanya apa? Kita akan berlaku kebinasaan dan kecelakaan kepada umat ini. Wal'iyyazabillah.
Mudah-mudahan secara umum apa yang saya sampaikan itu secara orang kata apa, bukanlah mendalam banyak lagi huraian-huraian yang lain, tapi untuk kita memahami secara umum ayat-ayat ini sekurangnya. Kata Yusuf Qaradawi dalam 10, dia panggil ada 10 syarat bila kita baca Quran ni, kena ada 10 benda. Sekali baca Quran tu kena ada 10 benda. Salah satunya tadabbur. Itu mesti tadabbur ni mana kita baca faham ni dengan merasai apa arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dalam bentuk memahami, itulah yang perlu kita sama-sama bina insya-Allah. Yang 9 lagi kita bagi waktu lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن إلا يسمع ومن إلا يستجاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.